mengambil hak waris lain dalam urusan faraid juga termasuk dalam perkara memakan harta secara batil. Na'udzubillah. Dan lebih menakutkan lagi, kita termakan harta anak yatim. Dalam faraid bukan soal harta berapa banyak yang kita nak ketengahkan, tetapi penentuan faraid itu yang menjadi kewajipan kepada setiap waris. Dan jangan kita ingat faraid ini bila berlaku kematian terus faraid, tidak. Bahkan faraid ini tingkat dia yang kelima. Selepas 4 perkara yang wajib didahulukan sebelum faraid. Apa dia? Urusan jenazah si mati, hutang si mati dengan Allah, hutang si mati dengan manusia, wasiat si mati jika ada, barulah faraid. InsyaAllah kita akan gunakan kitab Faham Faraid. Kitab ini dikarang oleh Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad, sahabat saya. Kami mengaji faraid dari guru yang sama, daripada almarhum Ustaz Jabal Alam Shah, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Jabal An. Ini antara guru faraid yang membina satu kaedah dinamakan sajarah miras, pokok miras, supaya mudah difahami siapa di kalangan ahli waris, berapa bahagian dia dan sebagainya. Dalam kitab ini ada 2 perbahasan besar. Yang pertama dalam bahagian pemahaman fiqh berkaitan tentang hukum, dan bahagian yang kedua nanti kita akan masuk pada bahagian pengiraan. Apa yang nak ditekankan di sini bukan pengiraan yang kita nak utamakan. Kita belajar faraid ini bukan tujuan supaya balik-balik nanti tuan-tuan boleh kira itu afdal, lagi bagus. Tetapi yang paling utamanya adalah kita nak faham berkaitan tentang fiqh faraid. Bab sekarang ini apa yang kita nampak, orang dalam bab harta pusaka ini ambil ringan. Sedangkan pembahagian harta pusaka menggunakan faraid ini adalah wajib, fariidatan minallah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi suami-suami 1/2 dari harta isterinya, sekiranya isterinya illam yakul lahunna walad, tiada anak. Tuan-tuan, kita sudah maklum harta kita, badan kita semua milik Allah. Bila kita mati, harta kita kembali kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah yang memberikan harta tersebut kepada waris kita berdasarkan pada faraid. Allah sebutkan dengan jelas dalam Al-Quran surah An-Nisa. Suami dapat berapa, isteri dapat berapa, ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, anak-anak lelaki berapa, perempuan berapa. Semua Allah ceritakan dengan detail dalam Al-Quran. Dan hujung ayat tersebut, apa kata Allah? Tilka hududullah. Inilah ketentuan Allah. Kerana itu, pembahagian faraid ini pilihan pertama. Bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, bukan bila dah berlaku pergaduhan baru nak kembali kepada Al-Quran. Tidak, tetapi pilihan yang pertama. Boleh tak Ustaz kita nak bagi sama rata, nak bagi muafakat, kami sepakat adik-beradik? Boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama di kalangan ahli waris, mesti akil dan juga baligh. Akil, baligh, itu syarat yang pertama, nak bagi sama rata atau muafakat. Yang kedua, di kalangan ahli waris semua kena tahu dahulu berapa bahagian faraid masing-masing. Yang banyak berlaku sekarang, dia tak tentukan, terus bahagi sama rata.
Kerana membelakangkan tuntutan, membelakangkan perintah Allah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk ditentukan. Bila kata faraid ni tuan-tuan, bukan kita nak kumpulkan dekat tengah-tengah, inilah geran tanah ayah, inilah geran rumah, geran kereta sebagainya. Bukan itu tujuan faraid. Supaya disegerakan urusan faraid. Supaya apa? Supaya kita tahu bahagian kita dah selesai. Dan itu juga waktu yang biasanya semua waris berkumpul pada hari kematian. Buang jauh-jauh persepsi kubur merah lagi sibuk cerita pasal harta. Kita bukan cerita tentang harta, kita cerita tentang faraid. Kita cerita tentang bahagian berapa per berapa, berapa per berapa, berapa per berapa. Itu saja. Di kalangan lelaki ada 15 orang, di kalangan perempuan ada 10 orang. Dan jika dikumpulkan ke 25 ahli waris ini, tak semua dapat. Cuma 5 orang sahaja yang dapat. Siapa dia? Ayah si mati, ibu si mati, pasangan si mati, anak lelaki si mati, anak perempuan si mati. Ada 5 ini, yang lain mahjub, terhalang. Kena tahu berapa pecahan, portion setiap ahli waris. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, kena rela, kena redha, kena ikhlas memberi, terutama bagi waris yang bahagiannya banyak asalnya mengikut faraid, tetapi bila nak disepakat sama rata jadi kurang. Maka waris-waris yang sepatutnya dapat banyak jadi kurang, kena ada keredaan dia, kena ada rela hati dari dia. Kalau dia kata, aku tak setuju bagi sama rata, aku nak bahagian aku mengikut faraid, sebab kalau ikut faraid banyak aku dapat. Yang lain haram, kata dia tamak. Tamak ni apa dia? Ambil hak orang lain masuk poket kita. Itu betul tamak. Hak orang diambil masuk kantong sendiri, itu tamak. Tetapi yang kawan ni tadi tamak ke bukan? Tidak. Dia nak ambil hak dia yang Allah dah tetapkan. Jadi kalau misal kata ada 8 orang adik-beradik, satu tak nak bagi sama rata, dia nak ambil hak dia mengikut faraid. Yang 7 wajib bagi berapa hak dia mengikut kiraan faraid. Maka baki yang 7 tadi nak bagi sama rata, silakan. Dengan syarat 3 tadi. Semua akil baligh, kemudian tahu dahulu berapa bahagian mengikut faraid. Kemudian yang ketiga, kena rela bagi yang nak menyerahkan hak dia yang banyak menjadi sedikit. Perempuan nisbahnya separuh dari yang lelaki. Lizakari mithlu hazil unsayain. Kalau contoh 4 lelaki 4 perempuan, macam mana nak kira? Yang lelaki kalikan 2. 4 kali 2 8, tambah 4 yang perempuan 12. Jadi bahagian lelaki 2/12, bahagian perempuan 1/12. Kaedah kiraan begitu. Lelaki kali 2 tambah berapa perempuan, dapat pecahan bawah. Yang lelaki atasnya 2, yang perempuan atasnya 1. Tentukan terus. Soal bahagi bila-bila terpulang. Yang penting kita tahu hak kita. Daripada harta sekian, ada hak kita sekian-sekian. Daripada harta yang lain, ada hak kita sekian-sekian. Cara kita nak muafakat terpulang bila cukup 3 syarat, silakan. Ya, betul, surga neraka bukan dengan amalan kita, dengan rahmat Allah. Tetapi nak dapat rahmat Allah dengan mentaati perintah Allah. Kalau perintah Allah kita tak ikut, agak-agak dapat tak rahmat Allah? Tanya, tepuk dada, tanya iman masing-masing. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah.